Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana at-taufiq wa dauman sahibah. Yang dihormati Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Bukit Mahkota, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kitab Sahih Al-Bukhari rahmatullah alaihi, yang mana kita telah membincangkan sebahagian daripada kitab-kitab kitab Al-Iman, hadis-hadis Al-Iman, dan sampai kepada bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Jadi Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih menyebut bab yang seterusnya ini bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling alim, paling alim, paling mengetahui di antara kamu tentang Allah. Jadi di antara manusia yang ada di muka bumi ini, yang paling mengenal Allah, mengenal Allah benar-benar kenal, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini nabi dia mengukuhkan lagi kepada umatnya kenyataan bahawa beliaulah orang yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah berbanding orang lain, berbanding umatnya, berbanding para sahabatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang patut menjadi ikutan dan contoh tauladan bagi para sahabat baginda dan juga seluruh umat manusia, dan tidak ada yang wajar menyeleweng, menyimpang daripada jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memimpin, memegang tangan umat Islam ini, supaya mereka ini semua selamat daripada dan juga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah melaksanakan tanggungjawab tersebut, dan tugasnya telah ditunaikan. Jadi kitalah yang mana perlu memelihara, menjaga ajaran dan semua yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak menyimpang daripada jalannya itu. Dan kata Imam Al-Bukhari lagi, wa annal ma'rifah fi'lul qalbi. Dan sesungguhnya ma'rifat, yang mengenal Allah Ta'ala itu, adalah perbuatan hati. Jadi makrifat mengenal Allah Ta'ala itu adalah
pekerjaan hati ataupun perbuatan hati. Jadi kadang-kadang orang dia mudah menyebut ma'rifat, ya ma'rifah. Tapi adakah difaham apa itu ma'rifah? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua bahagian. Yang pertama yang merupakan bagi ma'rifat, mengenal Allah taala ni bagi orang awam. Yang kedua, ma'rifat, mengenal Allah ini bagi orang khawas, ya, awam, orang umum lah, ya. Orang khawas, orang khas, ya, orang yang tertentu, golongan tertentu. Kalau mengenal Allah Ta'ala ini bagi orang awam ini, dia mesti mengetahui, ya, sifat-sifat Allah, ya. Mesti mengetahui tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah taala itu dia mesti, ya, ditetapkan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukannya dengan yang lain, ya, tak boleh mensyirikkan dengan yang lain. Manakala makrifat Allah, mengenal Allah, ini bagi golongan khawas ataupun golongan yang khas, ya, khusus ini ialah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hatinya, ya, dengan hatinya. Seperti mana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, ya, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini satu makam, satu kedudukan yang sangat tinggi, tetapi boleh dicapai. Ini bukan untuk Nabi dan Rasul saja, tidak, bukan, ya. Bahkan untuk manusia biasa pun boleh mencapainya, cuma perlu usahalah, ya. Bagaimana nak mencapai anta budallah ka'annaka tarah. Tapi tak semua orang lah, ya, boleh mencapai kedudukan dia menyembah Allah, beribadat kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, mengenal, ya, Allah Ta'ala. Ini kedudukan yang tinggi. Ya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, ya, wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, maka ketahuilah, ya, bahawa dia melihat kamu. Sentiasa muraqabah, mengawasi diri sendiri, ya, bahawa sentiasa dia itu di dalam pengawasan dan pemerhatian Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui segala gerak-geriknya, tindak tanduknya, ya, segala urusannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah taala juga, ya, maknanya dia kenal Allah taala ni ada, melihat dia, sami' basir, ya, maha mendengar, maha melihatnya. Ya. Tapi ini ma'rifatullah yang tahap awam. Walaupun yang tahap awam ni pun kadang-kadang orang tak sedar ataupun lalai, ya. Kadang dia lupa, ya, bahawa Allah Ta'ala ini sentiasa. Ini hanya untuk menetapkan, ya, bahawa mengenal Allah Ta'ala ini mestilah, ya, melalui hati. Liqaulillahi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, dalil dia, ya, maknanya dalil kenapa mengenal Allah Ta'ala ini ialah perbuatan hati. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ya, firman Allah Ta'ala, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan, ya, sumpahmu yang oleh hatimu. Itu maksud, ya, yang disebutkan di sini, ya. Maknanya Allah Ta'ala itu akan menghukum, ya, membalas kamu itu disebabkan sumpah yang kamu lakukan, ya, yang disengajakan, ya, oleh hatimu. Ini surah Al-Baqarah ayat 202. Menghitung sama ada memberi ganjaran ataupun membalas dengan menghukum, ya, disebabkan
kesalahan ataupun maksiat, ini dosa yang dilakukan dengan hati. Hati itu disebabkan tempat niat itu, ya, niat, tempat niat. Jadi dengan niat yang baik itu Allah Ta'ala akan balas. Walaupun tidak dikerjakan, dia baru berniat. Tapi belum sempat nak dikerjakan, telah diberi ganjaran satu kebaikan. Ya, bila dia lakukan, diganjarkan 10 kali ganda, tuliskan dosa dia. Jadi bila dikerjakan, barulah dia mendapat dosa. Jadi yang disebut dalam ayat ini disebabkan dia niat tadi dan dikerjakan. Ya, bukan saja dia berniat, tapi dia kerjakan, dia lakukan perbuatan dosa ataupun maksiat tersebut. Itu tajuk bab. Ya, tajuk bab yang disebut oleh Imam Bukhari. Hadisnya dengan sanad yang bersambung sehingga Imam Al-Bukhari kata beliau, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an Abi an Aisyah qalat. Ya. Kata Imam Al-Bukhari, diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Salam, guru dia, ya, Muhammad bin Salam, yang berkata, dikhabarkan kepada kami oleh Abdah, ya, seorang nama perawi, Abdah, daripada Hisham, ya, daripada bapanya Urwah, Hisham bin Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu taala. Jadi Urwah itu dia mengambil hadis ini daripada Aisyah Ummul Mukminin, ya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza amarahum minal a'mal bima yutiqun. Ya, kata Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan mereka, iaitu para sahabatnya, ya, Rasulullah apabila memerintahkan para sahabatnya, maka baginda akan memerintahkan mereka dengan amalan-amalan yang mereka mampu lakukan. Maka Nabi akan perintahkan mereka dengan amalan yang mereka mampu lakukan. Jadi apa-apa yang mereka tak mampu nak lakukan, maka Nabi tak suruh. Ya, kalau ada amalan yang mereka tak mampu nak lakukan, maka Nabi tak akan suruh. Nabi hanya suruh amalan yang mampu mereka lakukan. Ya. Manakala amalan-amalan yang tidak mampu mereka lakukan, ya, tapi mampu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya tunjukkan saja, ya. Seperti Nabi beribadah sepanjang malam sehingga pecah kedua-dua tapak kakinya, ya. Sehingga pecah-pecah kedua tapak kakinya. Ini suatu usaha yang luar biasa, ya. Ya, satu usaha dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Tapi Nabi tak suruh, ya, sahabat-sahabatnya berbuat begitu. Jadi Nabi menyuruh apa yang mereka mampu. Namun para sahabat berkata, qalu inna lasna kahayyatika ya Rasulullah, inna Allaha qad ghafara laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Maknanya ada sahabat yang berkata, sesungguhnya kami ini bukanlah seperti keadaan dirimu ya Rasulullah. Jadi para sahabat ni dia kata, kami ni manusia juga, ya, tetapi keadaan diri kami ini tidak seperti mana keadaan diri kamu, ya, kerana kamu itu mendapat bantuan, ya, inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kekuatan Nabi lebih daripada manusia biasa, ya, kemampuan baginda itu, ya, memang luar biasa, ya, tidak seperti manusia biasa. Walaupun Nabi manusia biasa, tapi kemampuan, kekuatan baginda, ya, sama ada fizikalnya, rohaninya, tidak seperti manusia biasa. Jadi para sahabat dia menyebut, kami bukan seperti mana keadaan dirimu ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan bagimu dosa-dosamu yang telah lalu, ya, telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu, dan begitu juga dosa-dosa yang akan datang. Ini maknanya Nabi ini telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja yang dosa-dosa yang lepas, walaupun Nabi tak ada berdosa, ya, tapi diampunkan oleh Allah Ta'ala kalau ada.
Ini dia cuma andaian, ya. Kalau ada diampun. Bukan saja yang telah berlalu, bahkan yang akan datang belum lagi berlaku. Tapi Allah Ta'ala juga akan ampunkan kalau Nabi buat. Kalau ini maknanya bukan menunjukkan Nabi ada melakukan dosa, tidak. Nabi tidak ada melakukan dosa, kerana Nabi adalah maksum. Tapi nak kata bahawa Allah Ta'ala ini sangat memberi perhatian, inayah, bantuan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Fayaghdabu hatta yu'raful ghadab fi wajhihi. Jadi bila ada sahabat yang berkata demikian, maka Nabi pun marah. Nabi pun marah sehingga dapat diketahui kemarahannya itu di wajah baginda. Nampak, maknanya muka, kalau orang marah ni memang nampak dah muka dia. Jadi sahabat-sahabat bila melihat wajah Nabi ni marah ni, mereka memang tak beranilah. Mereka tak akan berani untuk berkata-kata lagi. Maknanya apa yang mereka buat tu salah lah. Salah. Dengan menunjukkan rasa marah saja dah tahu dah bahawa perkara itu salah. Ini juga di antara cara untuk mendidik sahabat-sahabat baginda lah. Begitu juga cara nak mendidik anak pun kena juga begitu bukannya langsung tak marah langsung. Ini nanti dia akan ada efek lain pula dari sisi lain. Dia ada efek lain, terutama kalau yang memang agak nakal sikit, kadang buat kesalahan itu kita biarkan saja tanpa marah, ni bahaya. Dari aspek lain, psikologi dia ada kesan. Maknanya dianggap benda itu tidak apa-apa, tidak salah, padahal ianya adalah satu kesalahan, bahaya dari segi psikologi. Jadi dengan menunjukkan rasa marah itu sudah cukup untuk mendidik. Tak perlu herdik lah. Ini Nabi tunjuk rasa marah. Hanya disebut di sini Nabi tunjuk rasa marah. Tapi Nabi tak mengeluarkan apa-apa perkataan yang yang bersifat marah lah. Macam kita ni kalau marah ni adalah perkataan-perkataan yang tak baik. Bukan begitu. Jadi Nabi tidak keluarkan apa-apa perkataan yang buruk, kecuali beliau baginda bersabda, "Tsumma yaqul inna atqakum wa a'lamakum billahi ana." Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu dan yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala di antara kamu ialah aku. Jadi yang paling bertakwa di antara kamu adalah aku. Yang paling mengenal Allah Ta'ala di antara kamu ialah aku. Jadi Nabi SAW itu maksudnya meminta para sahabat itu buat sahaja amal-amalan yang mereka mampu. Tak perlu mereka itu mengikut seperti mana cara Nabi. Maknanya cara Nabi beribadah itu dengan ibadah yang agak panjang, yang lama, yang orang lain tak mampu nak ikut. Tak perlu ikut. Ataupun Nabi berpuasa sepanjang masa. Walaupun Nabi tak makan dan minum, tapi Nabi mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang memberi makan dan minum itu adalah Allah Ta'ala kepada Nabi. Yang memberi makan dan minum kepadaku adalah Allah Ta'ala, tapi bukan makan minum yang zahir. Nabi diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala dan mampu berpuasa berterusan walaupun tanpa makan dan minum. Artinya kalau tak bersahur pun boleh, kalau tak berbuka pun boleh, boleh berterusan. Jadi ada sahabat yang nak mengikut macam tu. Ada sahabat yang kalau begitu aku tak mahu nak makan dan minum, aku nak berpuasa sepanjang masa. Yang seorang lagi kata, kalau macam tu aku nak
menghidupkan berqiyamul lail sepanjang malam, aku tak mau tidur. Jadi Nabi yang seorang lagi dari 3 orang. Yang seorang lagi dia kata, dan aku tak mahu berkahwin, ya, aku nak membujang sepanjang masa, sepanjang hayat. Sebab aku nak beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, tak mahu sibuk dengan anak. Jadi Nabi marah bila mendengar 3 orang ni berkata begitu. Nabi marah. Nabi marah. Sedangkan baginda bersabda, sesungguhnya aku bersolat, maknanya berqiyamul lail, dan aku tidur, dan aku berpuasa, dan aku juga berbuka, dan aku juga mengahwini wanita. Wa man yarghab an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan mengikut sunnahku, maka dia bukanlah termasuk dari kalanganku. Ini Nabi tak mengaku umatnya, ya, kalau orang yang dia beribadah seperti itu, ya, yang menyusahkan diri sendiri, yang membebankan diri dia sendiri, yang mana dia mungkin ada kekuatan dalam satu masa, tapi satu masa yang lain dia akan rasa letih, rasa bosan, rasa susah, berat, dan dia akan tinggalkan. Sebab manusia biasa ni dia tak seperti mana Nabi, ya. Dia pasti akan satu masa nanti dia mesti akan rasa bosan ataupun rasa penat, ya. Dia akan berhenti. Jadi yang sebaiknya ialah walaupun amalan tu kecil, sedikit, tetapi dia berterusan. Yang terbaik ialah amalan yang dilakukan secara berterusan, ya, tanpa jemu, tanpa kita tinggalkan, tanpa rasa penat. Itu yang terbaik sekali. Itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang dilakukan secara berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi amalan yang sedikit ini jangan kita remehkan, ya. Maknanya kita boleh lakukan dan tidak ditinggalkan. Ini dilakukan secara berterusan. Istiqamah lah. Ini dengan maksud istiqamah, beristiqamah. Baik. Jadi satu hadis dalam satu bab ini, ya. Satu bab, satu hadis. Bab yang seterusnya, man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrah an yulqa fin nar minal iman. Bab tentang orang yang merasa benci untuk dia kembali ke dalam kekufuran, kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka, ke dalam api, ya. Maknanya kalau dia tak suka, ya, untuk dicampakkan ke dalam api neraka, tak suka, tidak, maknanya dia benci, ya, untuk dicampakkan ke neraka, maka macam tu jugalah dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Jadi rasa itu merupakan iman, ya, termasuk daripada iman. Qala al-Bukhari hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari, diberitakan kepada kami oleh Sulaiman bin Harb, katanya diberitakan kepada kami oleh Syu'bah daripada Qatadah daripada Anas radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tuan-tuan puan-puan ingat, ya, sebelum ini juga ada hadis yang sama, ya, cuma lafaznya berlainan sedikit, ya, lafaznya berlainan sedikit. Dan juga jalur riwayatnya berlainan sedikit, ya, walaupun daripada sahabat yang sama, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi guru Imam Al-Bukhari itu berbeza, ya, berbeza. Kalau orang yang faham tentang Sahih Al-Bukhari dan kehebatan, ya, kitab Sahih ini, dia akan tahu, ya, bahawa Imam Al-Bukhari ini, ya, cara dia susun hadis-hadis dalam kitabnya ini sangat halus, ya, sangat teliti. Ada hadis-hadis yang seperti diulang 2-3 kali, dalam bab yang berlainan, dalam bab yang berlainan.
dia bukan ulang saja, ada maksud dia, ya. Seperti sanad yang berlainan, ya, daripada guru yang berlainan, ataupun ada lafaz yang berbeza dengan lafaz yang hadis yang sama juga, ya, tapi dengan lafaz yang sedikit berbeza, untuk menyatakan bahawa hadis ini kadang-kadang diriwayatkan secara makna oleh perawi hadis, ya, secara makna, bukannya betul-betul perawi itu ingat lafaz yang yang diucapkan keluar daripada bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ianya diriwayatkan secara makna. Tapi tak berubahlah dia punya maksud yang nak disampaikan itu tidak berubah. Ya, sama aja. Nanti kita tengok dia punya perbezaan, ya, dengan riwayat yang sebelum, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara, 3 benda. Sekiranya 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, ya, diri seseorang, ya, siapa yang ada 3 perkara ini pada dirinya, maka dia akan memperolehi kemanisan iman. Ini kemanisan iman yang disebut sebelum itu dalam bab halawatil iman. Ini bab yang sebelum ini yang nak di-highlightkan oleh Imam Bukhari ialah tentang kemanisan iman itu. Ya, iman itu, ya, dia ada rasa je, tapi bukanlah yang kita faham, ya, dengan lidah kita itu. Kalau gula rasanya manis, ya, kalau garam rasanya masin, ya. Kalau peria ataupun ubat yang akar kayu yang pahit itu, ya. Kalau orang Jawa panggil brotowali atau bakawali, orang Melayu panggil bakawali ke apa, ya. Sangat pahit. Jadi itu dapat dirasa oleh lidah, ya, tapi halawatul iman ini, ya, dapat dirasai oleh hati, ya, oleh hati. Manakala hadis yang sama ini diletakkan, ya, oleh Imam Bukhari dalam bab orang yang merasa benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dicampak dalam api neraka. Ya. Pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahab ilahi mimma siwahuma, ya. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain kedua-duanya. Ya, dia jadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada segala-galanya. Ya. Daripada berbanding selain kedua-duanya. Jadi selain kedua-duanya itu semualah yang ada di sekeliling kita, ya. Anak, isteri, ibu bapa, semua manusia lah, saudara mara, harta benda, ya, pangkat, darjat, ya, kekayaan, kemewahan, semua itu, ya, semuanya itu tidak boleh melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya. Ini yang pertama, orang yang akan dapat merasai kemanisan iman. Kalau hadis yang sebelumnya itu dia menggunakan kata kerja perbuatan, ya, an yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi, an yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi. Tapi yang ini dia menggunakan lafaz man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Ini perbezaan lafaz lah yang saya sebut tadi itu, bahawa ada perawi yang menggunakan lafaz, ya, an yakuna Allah wa rasuluhu, ada yang menggunakan lafaz man kana Allah wa rasuluhu. Ini orang yang memahami bahasa Arab ni dia faham, ya. Tapi makna sama, maknanya tak ada masalah. Yang kedua, wa man ahabba 'abdan la yuhibbu illa lillah, ya, orang yang mana dia mengasihi seorang hamba. Ya. Kalau dalam hadis yang sebelumnya dia menggunakan lafaz orang yang mengasihi seseorang yang lain, tetapi di sini menyebut seorang hamba, artinya saudara lah, ya, saudara si Islam yang dia tidak kasihinya melainkan kerana Allah Ta'ala, ya, maknanya berkasih sayang itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. La yuhibbu illa lillah, dia tidak mengasihinya melainkan kerana
Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita break sekejap untuk azan Isyak. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة اللهم baik.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah." Ya, sesiapa yang mengasihi seseorang hamba dan dia tidak mengasihinya melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengasihi saudaranya yang lain itu seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya yang lain sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Ya, tidak beriman dengan maksud tidak sempurna iman. Ya, seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudara maranya, ya, saudara se-Islam dia. Ya, seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Ya, dengan maksud, ya, kalau dia mahu dirinya itu, ya, selamat dalam keadaan yang taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak suka kepada perkara maksiat, ya, dosa kemungkaran. Begitu juga dia tidak suka perkara yang sama itu yang dilakukan oleh saudara maranya yang lain. Begitu juga dia suka, ya, saudara maranya yang lain itu untuk melakukan ketaatan, ya, melakukan, ya, amal saleh, beribadah, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu maksudnya, ya, maknanya kasih sayangnya itu, ya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa man yakrah an ya'uda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allah kama yakrah an yulqa finnar. Yang ketiga, wa man yakrah, ya, orang yang merasa benci, ya. Nah, jadi hadis yang sebelumnya itu dengan lafaz wa an yakrah. Wa man yakrah ini mim, ya, dengan huruf mim jadi man. Man tu dia akan jadi siapa, ya. Tapi kalau hadis sebelumnya dia wa an, ya, an huruf alif. Huruf alif dia jadi bahawa. Ya. Jadi man yakrah dengan an yakrah. Jadi perbezaan dari segi lafaz yang menunjukkan bahawa sama ada perawi meriwayatkan secara makna, ini bukanlah lafaz yang benar-benar, ya, asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi perawi meriwayatkan secara makna, apa yang didengar itu dia faham dan dia sampaikan semula, tetapi dia tak menjaga lafaz yang asal itu, ya. Dia hanya menjaga maknanya sama. Itu tak ada masalah, ya. Cuma ini untuk kita mengetahui bahawa ada hadis-hadis yang sebegini, bahkan banyak, ya. Banyak hadis-hadis yang sebegini yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadis-hadis ini dia tidaklah menjadi mukjizat seperti mana Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat, ya, yang kekal, mukjizah khalidah yang kekal hingga ke akhir zaman. Ini berbeza dengan hadis-hadis Nabi, kemukjizatannya itu terkandung dalam makna dia, ya, bukan dalam lafaz-lafaznya dia tidak menjadi mukjizat, tapi maknanya itu yang ada mengandungi kemukjizatan, terutama apabila dibuktikan, ya, oleh penemuan-penemuan sains ataupun penemuan sejarah atau bertepatan dengan realiti semasa, ya. Jadi itu menunjukkan kemukjizatan apa yang dikhabarkan oleh Nabi itu betul, ya, benar. Wa man yakrah an ya'uda fil kufr, dan orang yang merasa benci untuk kembali kepada kekufuran ba'da id anqadhahu Allah, ya, selepas ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diselamatkan oleh Allah taala ini tidak ada dalam lafaz yang sebelum. Lafaz yang ini ada. Ya, selepas dia diselamatkan oleh Allah taala daripada kekufuran, ya, seperti sahabat-sahabat Nabi, ya, mereka ini dalam keadaan jahiliyah, kemudian mereka menemui Islam, dan mereka ini dengan arti kata telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun, ya, orang yang benci untuk kembali kepada perbuatan lama dia, ya, yang penuh dengan mungkin perbuatan kufur, perbuatan fasik, ya. So dia bertaubat kembali kepada Allah taala, ya, mendekatkan diri kepada Allah, tak mahu dia untuk kembali kepada kehidupan lama dia, dia rasa benci, ya, dengan kehidupan lama dia. Ini orang yang juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kama yakrah yulqa finnar, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi tak ada orang yang sebenarnya dia suka untuk dicampakkan ke dalam api neraka, hatta orang non muslim, kafir sekalipun. Kalau mereka itu tahu hakikatnya mereka itu akan dicampakkan dalam api neraka, nescaya mereka tak mahu, nescaya tak mahu. Jadi hakikatnya mereka tak mahu dicampakkan dalam api neraka. Dan mereka pun ada juga konsep syurga neraka. Di dalam agama lain juga ada konsep syurga neraka. Begitu juga dalam agama-agama samawi, selain daripada Islam, ini sudah tentulah ada konsep syurga neraka. Sebab mereka tahu yang neraka ini adalah tempatnya iblis, dan sekutu-sekutunya, syaitan, dan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa tak nak, benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka ini, maka itulah rasa itu disebut oleh Imam Al-Bukhari di sini, maka dia termasuk daripada keimanan. Ini termasuk daripada keimanan. Jadi keimanan ini banyak cabang lah, banyak cabang dia, lebih daripada 70 cabang, lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi sekali ialah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, itu yang paling tinggi sekali. Yang paling rendah sekali ialah imatatul adza anit tariq, mengalihkan atau mengenepikan benda yang menyakiti orang ramai di jalan ataupun di tempat laluan. Dia mengalihkan benda yang boleh menyebabkan orang tersandung ataupun terpijak, rasa sakit. Dia mengalihkan benda yang boleh menyakiti itu daripada jalan. Itu adalah yang paling rendah, iman yang paling rendah sekali. Yang di tengah-tengah ni banyaklah, macam-macam. Termasuklah di antaranya ialah al-haya, rasa malu. Rasa malu yang nanti akan datang hadisnya pada masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini, hadis-hadis daripada Sahih Al-Bukhari, dan juga kefahaman Imam Al-Bukhari mengenai hadis tersebut, yang mana kefahaman ataupun disebut fiqh, fiqh Imam Al-Bukhari ini terletak pada judul-judul babnya. Itu adalah satu ungkapan yang masyhur lah, satu ungkapan yang masyhur. Fiqh atau kefahaman Imam Al-Bukhari ini terletak pada judul-judul babnya, yang sangat-sangat terperinci. Walaupun ada yang kadang-kadang bab iman ni biasa sajalah mungkin, tapi nanti dalam bab fiqh seperti solat, zakat, haji dan sebagainya, itu menunjukkan fiqh Imam Al-Bukhari. Manakala yang bab iman ini juga termasuk daripada kefahaman Imam Al-Bukhari dari aspek akidah, dari aspek akidah. Dan akidah Imam Al-Bukhari ini tidak lari daripada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ialah akidah Ahlul Hadis. Selain daripada akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang mana Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah ini dia mengupas dari aspek dalil-dalil naqli dan aqli. Tapi akidah Ahlul Hadis ini dia hanya sekitar dalil-dalil naqli, iaitu Al-Quran dan hadis-hadis sahaja. Mereka tidak begitu mendalami dalam bab dalil-dalil aqli yang menggunakan akal. Tapi tetap masih dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kefahaman Imam Al-Bukhari ini dapat dari segi bab akidah dan juga bab fiqh ini terkandung dalam judul-judul babnya yang dikupas dengan panjang lebar oleh syurah ataupun pensyarah, ulama-ulama yang mensyarahkan kitab-kitab Sahih Al-Bukhari dengan panjang lebar.
Jadi insyaAllah kita sambung pada masa akan datang, dan apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, sebarang kelemahan daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.